Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya mulakan majlis, saya minta untuk para fighter takaful untuk mutekan dahulu mic anda supaya majlis malam ni boleh berjalan dengan lancar. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada fighter-fighter sejati takaful. Terima kasih kerana memperuntukkan masa malam ini untuk mendengar sharing daripada champion kita yang tak asing lagi iaitu Encik Rozaimi Muhammad Said. Saya difahamkan untuk sesi kita pada malam ini turut disertai oleh kawan-kawan fighter kita daripada agensi yang lain. Tahniah dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Okey, tanpa membuang masa kita pada malam ini, untuk memberkatikan lagi majlis kita pada malam ini, saya mempersilakan Ustaz Syahrudin. Ustaz Syahrudin, are you here? Ustaz? Yeah. Okey, alright. So, saya mempersilakan Ustaz Syahrudin untuk mengetahui bacaan doa pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, anta ya Rahman, anta ya Rahim. Allah, anta ya Ghafur. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon Kau berkatilah majlis pada malam ini. Kau kurniakanlah keberkatan pada majlis ini. Ampunkanlah dosa dan kesilapan kami sepanjang kami dalam majlis ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan taufik dan hidayah-Mu untuk kami terus dalam bidang takaful, dan bukakanlah rezeki kami. Sekiranya rezeki kami di langit, Kau turunkanlah. Sekiranya rezeki kami suka, Kau permudahkanlah. Sekiranya rezeki kami jauh, Kau dekatkanlah. Sekiranya rezeki kami haram, Kau sucikanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan kepada rezeki kami, dan Kau pilihlah kami sebagai orang yang akan memberi manfaat kepada umat seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepada yang baru masuk, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Okey, seterusnya saya mempersilakan GM kita Encik Ahmad Humaizi untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan kita di Gerisa Takaful Berhad. Saya tak nampak nama-nama GM. Sorry lah kalau saya tak mention semua kan, tapi saya percaya saya sedaya upaya mungkin sebenarnya saya cuba WhatsApp blast setiap GM sebenarnya untuk inform tentang sharing malam ni. Sebab kenapa kita adakan sharing malam ni, bila saya tengok produk Prestige ni sebenarnya dia boleh memberi manfaat kepada semua ejen-ejen keseluruhan Gerisa Takaful Berhad, dan kita kebetulan daripada tim kita, saya lupa nak perkenalkan. Saya rasa ramai tak tahu lagi apa sebenarnya Team One Legacy ni kan. Team One Legacy ni sebenarnya tercipta bila ada breakaway daripada Alhambra, GM Al-Azadi. So kita bersama-sama setiap 2 minggu sekali kita adakan meeting. So inilah turn untuk minggu kedua bulan Februari lah kita adakan meeting kan. So sebelum ni ada GM Al-Azadi, tahun ni ada GM Said Miro, dan next year insya-Allah ada lagi GM Kiki dan juga GM Zahipiah lah. So lebih ramai GM lain daripada One Legacy ni insya-Allah. Okay, so macam petang tadi produk launch, produk Prestige dengan inspirasi kan. So sebelum ni kita macam agak blur sikit macam mana cara nak, dari segi produk features saya percaya semua orang dah baca dah produk features, saya pun baca. So tapi dari segi masuk ke market, macam mana kita nak approach market tentang produk Prestige. Dan kebetulan memang ada orang yang betul-betul buat produk ni dan dia betul close. Cuma tunggu masa untuk enforce saja kan. Nanti tunggu enforce, dah terkejutlah tengok ANC dia kan. So
Sekejap kenapa ada orang share? Marliza share screen. Stop. Dan kita bertuah malam ni sebab kita ada Ruzaimi yang dia banyak buat prospecting dan dia juga dah ada close case dan dah submit. InsyaAllah doakan Disman memang boleh enforce case sebanyak 250,000. Mungkin dia actually bukan saja case yang besar, case kecil pun banyak sebenarnya dia prospecting. Jadi itu sebenarnya kita nak belajar. Sebab bila orang ramai sebenarnya orang message saya sendiri. Jadi saya kata, to be honest, saya sendiri tak buat personal sale untuk kes yang kecil-kecil. Untuk kes yang besar malah saya tak buat personal sale prestige. Jadi malam ni kita bertuah sebab kita dihadirkan untuk dengar sendiri sharing daripada Ruzaimi yang dah banyak, yang dah memang dah prospecting dan close. InsyaAllah akan enforce lah bulan ni. Semoga sharing daripada dia ni boleh manfaat untuk semua. Dan mudah-mudahan kita semua lepas ni buat all out sebab saya percaya kita semua boleh buat. Cuma kita menunggu the right time saja untuk kita terus aktiviti. So besok kita terus buat aktiviti lah. So tanpa melengahkan masa lagi, saya pass sesi ni kepada Ruzaimi. Boleh share slide Tak dengar suara Ruzaimi ni? Okey, kejap. Testing. Dengar. Dengar clear Ramai ni 500 orang ni. Kalau dia orang besar penuh kan. Saya baca tadi GE Hall tadi. Saya baca tadi GM Ida sampai tak pergi Zumba malam ni. Okey, kejap Saya share screen. Nampak tak? Nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis dan juga GM Humaizi atas pembukaan tadi. Dan insya-Allah malam ni saya sebenarnya sekadar nak berkongsi dan mungkin kita boleh bertukar-tukar pandangan. Sebab apa? Tak bermakna saya dah close 250,000, tak bermakna saya banyak buat prospecting. Saya tahu segala-galanya tentang prestige kan, sebab saya cakap terus terang, bila saya pergi ke office Nadi Legacy, saya rasa dalam 3 minggu lepas, saya buat presentation face to face tentang Agri Prestige, saya dapat point baru. Masa tu Syah Effendi dia pun ada buat sharing juga dan saya dapat point baru. Jadi daripada situ saya tambahkan saya punya unique selling point. Untuk sekarang ni memang saya fokus kepada dana persaraan. So apa saya nak katakan pada malam ni ialah saya tak tahu kesemuanya, mungkin ada poin-poin yang you all pun tahu ataupun yang saya tak perasan. So mungkin kita boleh share sama-sama pada malam ni insya-Allah. Okey. Kejap. Mana? Saya tak sukalah bila bercakap tak nampak muka orang ni. Kejap. Nampak muka ni kan. So kalau boleh on camera kan. Sekarang ni saya nampak 5 muka je. Tu kalau orang tak gelap tu mana lawatan ID lah kan. Kalau kata kita bercakap orang menguap, mana kita tahu dah mana kita punya presentation membosankan. Okey, so kalau boleh on camera, siapa yang saya nampak dekat saya punya screen ni, soalan saya tahulah kan you punya reaction. Okey, memang selepas GM Humaizi buat posting di FB mengatakan bahawa saya close 250,000, masa tu dia tanya saya, dah boleh announce ke? Kan, sebab masa sebelum tu dia beritahu dalam grup Alhamdulillah, dia kata ada seorang, dia tak sebut nama. Selepas tu sebelum semalam Jumaat dia tanya saya, dah boleh announce ke? Saya kata bolehlah announce kan. So bila dia announce, saya tak expect dia announce ke FB. Saya expect sebenarnya dia announce dalam grup WhatsApp je. Sekali rupanya dia pergi announce ke FB kan. Lepas tu memang saya cakap terus terang lah, memang bertalu-talu orang ejen yang tanya saya, yang kontak, ada agensi yang panggil saya buat pergi talk. Dan ada juga yang call saya terus sebelum Jumaat, selepas Jumaat, tanya macam mana saya close 250,000 tu. Okey, jadi malam ni harap-harapnya dengan perkongsiannya dia boleh memberikan manfaat kepada semua yang hadir pada malam ni. Okey, untuk kita lebih memahami tentang cara mana kita nak positionkan produk prestige ni kepada prospek kita. Okey, dan malam ni saya tak nak cakap detail. So kalau ada soalan, jangan tanya saya soalan-soalan teknikal. Jangan tanya saya berapa dia punya commission. Jangan tanya saya
dana mana nak guna, jangan tanya saya soalan-soalan yang orang kata very technical. Okey, sebab yang tu semua ada dalam produk training material kan. Yang tu kita boleh baca dan insya-Allah you all boleh faham. Okey. Jadi pembukaan saya sebenarnya saya nak sharekan tentang kisah saya dan juga Prestige. Okey. Masa Prestige tu dilancarkan pada bulan 12 kan. Kalau tak salah saya 17 bulan 12. Dan before that, a couple of days before that dah buat training dan ejen ramai buat TCF. Masa tu saya tak ada akses sebab masa tu saya dalam sesi misi berkayuh dari rumah saya di Ceras ke Kota Baru, okey, dengan anak saya. Dan saya sebenarnya cakap terang masa tu saya tak tentu arah. Saya cakap dengan teammate saya Amar, saya kata Amar, kau tolong fahamkan, nanti kita buat satu session, saya ingatkan malam tu boleh buat satu session untuk Amar explain. Lalu Amar pun tak berapa nak faham lagi kan. Lepas tu GM Umayzi pun bila saya baca dalam WhatsApp group pun macam kata ambil masa jugalah untuk fahamkan produk ni sebab dia bukan produk yang kita jangkakan. Okey. Dan so to cut the story short, saya mula tengok Prestige ni 2 minggu selepas dilancarkan. Sebab bila saya balik daripada berkayuh, saya agak fokus saya masa tu adalah kepada misi bantuan banjir. So hari Jumaat, minggu kedua tu barulah saya ada masa, saya baca training material, saya tengok balik training yang GM Umayzi bagi untuk One Legacy, dan lepas tu saya pun buat TCF. Saya buat TCF, saya fahamkan produk ni about 90%, dan hari Isnin atau hari Selasa tu saya pergi jumpa GM Umayzi. Sebab saya kata saya ada about 10 to 15% saya nak fahamkan, saya nak confirmkan. Sebab tim saya pun masa tu dia menunggu juga. Mereka menunggu untuk saya bagi presentation kepada mereka tentang macam mana kita nak pasarkan Prestige ni. Jadi saya buat banyak benda untuk saya fahamkan produk ni, dan so saya nak katakan there's no shortcut. Okay, there's no shortcut. Ini bukan produk yang Evo, Neo, generasi ataupun inspirasi yang kita baru launch tadi pun agak mudah kita nak faham, tetapi Prestige ni dia lain. Pasal tu kita kena betul-betul baca dan kita kena cuba fahamkan all the mekanisme dalam produk ni, sebab kalau tidak kita susah kita nak pasarkan kepada prospek kita. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua, bila saya antara benda-benda yang saya buat selain daripada baca training material, tengok video, jumpa GM Umayzi, saya juga main quotation di Mpost. Kalau saya tak perasan tu, sebelum saya tengok balik sebenarnya quotation yang saya dah buat lebih kurang 80 quotation. Ini bukan quotation ada prospek tau. Ini quotation untuk saya fahamkan produk ni. Sebab apa? Saya juga buatkan satu jadual untuk tim saya, okey, untuk perempuan berumur 20 sampai 55, lelaki 20 hingga 55. So kat situ saya dah buat 70 quotation di Mpost. Termasuklah ada lebih kurang tambah 10 quotation untuk saya tahu dana mana yang boleh memberikan pulangan yang tinggi kepada prospek. Jadi saya nak kata there's no shortcut, there's no easy way to understand this product. Nak kita we have to go through the hard way. Kita kena baca, kita kena main quotation di Mpost dan cuba fahamkan. Okay, so ada juga ejen yang tanya saya pasal Prestige, dan bila saya kata kena main di Mpost, dia kata alamak bang, saya belum buat TCF. Saya kata macam ni, kalau you all belum buat TCF, minta maaf. Sebab apa? Ini saya punya pegangan, bila produk launch, you nak promo ke tak nak promo, you nak jual tak nak jual, buat TCF dulu. Sebab dia bukan macam tiba-tiba ada prospek tanya kita, dia dengar daripada orang lain, dia tanya kita, masa tu lah baru kita nak buat TCF, masa tu kita baru nak fahamkan produk. Tak boleh. So kalau ada lah, saya harap tak ada, tapi kalau ada malam ni yang belum buat TCF, lepas ni cepat-cepat buat TCF, fahamkan, lepas dah faham baru boleh kita pasarkan kepada prospek kita. Okey. So kita tahu Prestige is a hybrid product. Okay, yang mana dia sebenarnya ada dua elemen kat sini. Yang pertama elemen kehidupan, dan yang kedua ialah elemen kematian. Dia dua ni je. Tak hidup mati, tak mati hidup. Kan? Jadi macam mana, apa yang maksudnya kematian dan juga kehidupan? Produk ni kita katakan hybrid sebab dia tak ada kata pure hibah. Kalau orang kata dengan kita, Rozaimi, buatkan aku satu produk hibah, aku nak quotation hibah. Kan? Kita bagi dia Prestige memang tak boleh close. Sebab dia punya mindset lain. Dia punya mindset ialah bayar 200,
dapat 500,000 nanti. Itu dia punya mindset. Okey, sedangkan di sini bukan. Di sini ialah basically simpanan, kan. Pasal tu kita tak boleh produkkan dia sebagai sebuah satu produk hibah, tak boleh juga nak produkkan dia sebagai, nak positionkan dia sebagai satu produk yang bersifat investmentally. Okey, pure, kan. Dia tak macam duo. Okey, sebab kalau kata pasal tu dekat sini saya menggunakan perkataan simpanan, saya tak guna perkataan pelaburan. Sebab bila kita guna perkataan pelaburan, walaupun the product itself is investment linked, okey, tetapi kita kalau kita gunakan perkataan pelaburan atau investment, automatik prospek kita akan nampak ASB, unit trust sekurang-kurangnya. Kalau tidak pun dia main saham, yang dia main saham, dia buat trading tu kan, dia akan mula compare. Bila mula compare, there's no way we can beat those investment instrument. Pasal tu saya menggunakan perkataan simpanan dan juga hibah. Okay, so basically untuk kita ringkaskan produk ni, okey, macam kita nak positionkan dia, pasal kata tadi ada dua elemen, kehidupan dan juga kematian. Basically ialah simpanan dengan kadar pulangan keuntungan yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari mana? Alamak, kejap. Lebih tinggi dari akaun simpanan. Daripada akaun simpanan. So kalau kata, pasal tu saya gunakan perkataan simpanan. Bila kita nak compare, kita compare dengan akaun simpanan, dia akan nampaklah lebih tinggi. Kalau kita nak compare dengan ASB, unit trust, memang tak boleh. Okey, dan dimiliki sepenuhnya oleh pemegang sijil. Ini yang kita bacakan tadi, manfaat semasa kehidupan milik pemegang sijil dan menjadi hibah selepas kematian dan dengan proses pembayaran sepantas 7 hari. 7 hari ini belum ada lagi test case, kan, sebab produk pun baru launch. Okey, cuma berdasarkan pengalaman-pengalaman, bukan pengalaman saya, pengalaman orang lain, saya dah tanya, untuk produk hibah pun, kalau kata hibah biasa, macam kata contohlah, dulu apa wawasan kod ada harapan pun dulu kan. Okey, kalau produk tu dah melepasi tempoh matang dia, dah lebih 5 tahun, proses untuk pembayaran, untuk claim, dia tak banyak soal dah. Sangat cepat. Kan, dia sangat cepat. Pasal tu kita katakan sepantas 7 hari. Sebab apa saya berani kata 7 hari kat sini? Walaupun ini produk baru, tetapi inilah produk GIO, the guarantee approve. Bila guarantee approve, kita tak tanya pun, there's no medical underwriting, bermakna bila berlaku kematian, GATB takkan sibuk tanya kita kenapa dia meninggal, sakit apa. Kan, pasal ni is a guaranteed approval punya produk. Okey, so saya kalau seboleh-bolehnya saya akan elak gunakan perkataan pelaburan, kecuali bila saya nak explain pasal produk tu nanti dekat prospek saya, which saya takkan buat malam ni. Bila saya nak explain kan, saya akan tunjukkan okey, duit ni kita laburkan. Tu saya guna perkataan pelaburan. But otherwise saya gunakan perkataan savings ataupun simpanan. Okey, kenapa saya elak guna perkataan pelaburan ataupun investment? Sebab saya nak set, nak bagi mereka fokus bahawa ini saya nak compare dengan savings account di bank sahaja. Okey, saya tak nak, sebab orang kadang mereka ni nampak bila kata investment is a wealth creation, kan, dia nak membanyakkan duit dia. Bila membanyakkan duit dia, might as well dia put somewhere else, not here. Okey, so kalau boleh kita elakkan guna perkataan pelaburan. Okey, siapa yang dengar session saya last week, what is in it for me? For me ni bukan kita, for me ni ialah basically kita punya prospek. Sebab apa? Ini adalah satu elemen penting, satu konsep yang diguna pakai dalam konsep marketing dan juga sales and marketing lah. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya manusia ni, kita sebagai manusia pun, kita akan lebih tertarik untuk membeli sesuatu tu kalau benda tu mendatangkan manfaat kepada kita. Dan saya rasa ramai kalau saya tanya, saya petik nama seorang-seorang, saya rasa majoriti akan menjawab kalau saya tanya, you all beli iPad sebab apa? Ataupun sebelum jadi ejen takaful dah ada iPad ke belum? Majoriti saya confident, majoriti akan cakap, saya sendiri pun, saya beli iPad selepas saya jadi ejen takaful. Sebab apa? Sebab bila saya jadi ejen takaful, iPad tu mendatangkan manfaat kepada saya. Sebelum tu, iPad ni, kita tahu iPad ni cool, Apple ni produk kan. Okay, tetapi kenapa saya tak beli? Sebab tidak ada keperluan, tidak ada manfaatnya kepada saya pada waktu itu. Sebab itu, dalam apa pun produk, tak kisahlah Prestige ke, Neo ke, Evo Inspirasi yang kita nak promo ni, kita kena tunjukkan kepada prospek kita bagaimana produk ni mendatangkan manfaat kepada mereka. Kalau kita tak boleh tunjukkan produk ni datangkan manfaat kepada mereka, susah. Kan? Bayangkan kalau kata kita nak jual iPad kita pergi jumpa orang yang tak perlukan iPad. Susahlah. Kan? Sebab tu kita kena, macam mana kita nak buktikan kita nak raise ataupun nak beri dia nampak
benda ni perlu, maka tu nanti saya akan sharekan apa yang saya buat. Tak semestinya itu saja. Okey, apa yang saya nak sharekan ni is not exhaustive. Maknanya bukan segala-galanya. Okey, you all boleh fikirkan bagaimana you all nak marketkan produk ni, how do you want to position this product. Yang penting kena bagi nampak macam mana produk ini mendatangkan manfaat kepada prospek. Kalau tak ada, tak kisahlah kaya mana pun dia, kita minta 10,000 belum tentu dia bagi. Kecuali dia kata tak apalah 10,000 kesian kat engkau, aku bagilah 10,000 setahun. But otherwise dia takkan. Sebab itu dah kita punya sifat semula jadi manusia kan. Tanya diri sendiri, kalau kita beli sesuatu mesti ada sebab. Mesti ada. Tak ada sebab kita takkan beli. Okey, ada orang dia ambil hibah sebab dia ejen takaful. Tak kisahlah kan. Dia percaya tak percaya belakang kiri lah. Yang penting sebab dia kata apa? Ada manfaatnya kepada dia. Walaupun manfaat dia berbeza. Kan sebab dia kata apa? At least dia dapat buat case, dia dapat commission, tak kisahlah. Yang penting benda tu ada manfaatnya kepada dia. Jadi manfaat produk kepada setiap individu adalah berbeza. Jadi kita kena bagi nampak bagaimana kelebihan dia. Okey. Dan kita bercakap tentang demand. Bila produk ni mesti ada demand kan. So biasanya ada demand baru produk keluar. Tetapi kadang-kadang tak ada demand, produk keluar. Macam mana kita nak kita tak boleh kata sorry lah tak ada demand untuk produk ni. Okey. Itu ada satu orang kata kesilapan besar sebab saya boleh beri contoh kan, dulu sebelum adanya Foodpanda, GrabFood semua kan, kita boleh je elok je keluar pergi beli makanan kat kedai, makan kat kedai ke beli tapau boleh je, tak ada masalah. Tapi sekarang dulu ada ke orang kata tak ada ke servis yang buat delivery, padahal masa tu McD, KFC semua dah buat delivery kan, pizza kan. Tapi tak ada orang terfikir kan, tak ada orang. Tapi bila adanya Foodpanda, bila adanya GrabFood, okey sekarang bukan setakat Foodpanda, GrabFood, Shopee pun dah ada buat food delivery. Sebab apa? Sebab mereka yang pioneer ni, mereka menampakkan keperluannya. Jadi kita pun sekarang ni duduk rumah, malas keluar dah. Sebab kita kata apa? Nampak Foodpanda tu memberi manfaat kepada kita. Kan? Jadi ada waktu-waktunya demand ada, produk keluar. Ada waktu-waktunya produk keluar tak ada demand. So kita create the demand. Macam mana kita create the demand? WIIFM. What is in it for me? Ini bukan short form yang saya reka, ini adalah short form yang you all boleh Google. Memang sales dan marketing mana-mana pun diorang gunakan konsep WIIFM. Okey. Okey. So macam mana saya positionkan produk ni bagi prospek saya nampak what is in it for them. Okey. So macam tadi saya kata dia ada dua elemen. Elemen kehidupan dan juga elemen kematian. Kan? So dia tak lari daripada dua ni. Dia tak ada somewhere in between ke, tak ada. Dia hidup atau mati itu saja. Takaful ni kan tak hidup mati lah. Okey. Jadi kat sini saya letak 4 unique selling points. Okey, 4 unique selling points yang saya guna pakai. You all feel free to add, to remove whatever as long as you all comfortable dengan what is your unique selling point. Kalau you tak ada unique selling point, kena cari. Kalau you all tak nak guna yang 4 ni, tak ada masalah, cari. Kalau tak ada, nak guna 4 ni pun tak ada masalah, boleh guna. Okey. Jadi 2 warna merah, 2 warna hijau. Warna hijau ke hidup. Okey. So basically saya terangkan kepada prospek saya bahawa kalau you ambil produk ni, okey, dia akan provide quick cash. Quick cash kepada siapa? Because kita bercakap tentang kematian, maka quick cash kepada waris yang kita tinggalkan. Untuk short term, okey saya explain. Saya kata prospek saya, you tahu tak, kalau kata you meninggal dunia, berapa lama ataupun apa proses untuk settlekan harta pusaka tadi dan dibahagi-bahagikan, berapa lama dan apa prosesnya. Diorang akan jawab setakat ni bila saya buat prospecting, standard answer yang saya akan dapat ialah lama. Berapa lama diorang tak tahu. Okay? Dan saya akan explain what is the process untuk dapatkan. So basically saya akan kata more or less is about 1 year, 12 month untuk dapatkan settlekan harta pusaka tadi. Tak kisahlah bila you meninggal dunia ada duit 10 juta, 100 juta dalam akaun, semua tu akan dibekukan. Bila dibekukan maknanya waris akan mengambil masa selama 12 bulan. Kalau ada complication, ada pertelingkahan mungkin ambil masa lebih lama kan. Jadi dalam tempoh 12 bulan pertama ni, macam mana waris nak teruskan kehidupan? Sebab dia tak ada akses tu, you punya aset, dia tak ada akses kepada you punya duit-duit yang you tinggalkan dalam bank account tadi. Okey, maka di sinilah Prestige memainkan peranan. Dia bukan untuk solve the long term, dia untuk solve the short term. Maknanya dari saat kematian tadi,
Kan ada orang tanya saya dalam FB, 7 hari pertama tu macam mana pula? Kan bila saya kata 7 hari sebelum 7 hari kan tanya saya 7 hari pertama macam mana? Saya kata 7 hari pertama tu insya-Allah lah. Kan orang datang bagi sumbangan. Sebab sumbangan yang orang bagi sedekah tu itu bukan duit harta pusaka si mati. Family boleh guna terpulang. So ada insya-Allah, jangan risau. Kita punya kawan-kawan saudara mara kita semuanya pemula. Kalau kita risau, orang tak nak derma dekat keluarga kita, mana something wrong dengan kita. Saya kata so jangan risau. Kalau you buat baik, insya-Allah bila you meninggal, orang akan bagi duit kepada family you. Okey. So bila kita kata bercakap short term, maksudnya tempoh sampai katakan prospek kita ada 1 juta dalam akaun. Maka dari bulan pertama sampai bulan ke-12 dia ada duit prestige. Bulan 12 settle dia punya harta pusaka 1 juta tadi, bahagi-bagikan kepada waris-waris yang layak, maka mereka teruskan kehidupan. Okey, pasal tu saya kata saya gunakan kata short term. Sebab apa? Yang dia dapat dari harta pusaka tu should be long term. Okey. So yang tu kita positionkan bagaimana sekiranya berlaku kematian. Tetapi orang dia lebih suka, kadang-kadang dia akan nampak dia bayar banyak ni, berapa dia dapat kalau dia hidup. Kan sebab orang manusia ni kita selalu jangkakan kita akan hidup lama. Tak ada siapa jangka besok dia meninggal. Kan orang akan rasakan dia akan hidup sampai 70 80 tahun. Kan jadi maka mereka akan tetap berminat dengan what is it for them. Okey, apa yang ada pada mereka untuk mereka orang kata sekiranya mereka survive until the tempoh matang, maturity period kan. Okey. So untuk mereka saya bagi 2 point. Yang pertama is a emergency fund. Okey. Kenapa emergency fund? Sebab walaupun kita boleh keluarkan duit daripada akaun prestige, okey, tetapi saya tak nak dikeluarkan. Saya tak nak nanti nak beli iPhone 14 keluar dari sini. Saya tak nak dia nak beli baju raya, tak ada duit, dia keluar duit ni. Sebab apa? Bila dia sentuh saja emergency fund ni, bila dia sentuh saja kotak ketiga ni, dia mula keluarkan duit, apa jadi? Dia akan defeat the whole purpose. Dia punya point keempat saya, retirement plan dia, dana retirement fund dia pun akan berkurangan. Dan katakan dia meninggal, duit yang waris dapat pun makin berkurangan. Jadi bila saya guna kata emergency fund, maknanya kita nakkan mereka ni tahu boleh keluar tapi tak nak keluarkan. Itu konsep dia. Sebab apa? Bila cakap as emergency, this is a real emergency tau. Ini bukan malam tadi sampai pukul 12 malam, kan besok call bos, hari ni ambil emergency leave. Bukan, it's not that kind of emergency. Itu kita create. The real emergency situation is something yang kita tak expect benda tu berlaku. Dan benda tu berlaku. Biasanya musibah lah. Okey, contoh kemalangan jalan raya. Kita tak expect pun hari ni kita keluar kita akan accident. Tidak. Kita expect bila kita keluar kita akan selamat sampai. Kan? Kita tak expect akan berlaku kebakaran pada rumah kita. Kita tidak expect. Tapi benda tu boleh berlaku. Maka itu adalah kecemasan. Bila kecemasan yang macam ni saya katakan adalah it's a real emergency. Dan benda ni jarang berlaku dalam, tetapi dan yang keempat ialah retirement fund dia. Okey, so retirement fund ni maknanya kita kata okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak kira untuk retirement fund, tetapi basically kita nak beritahu dia, katakan at certain age dia akan dapat duit selain daripada EPF. Tak kisahlah sama ada dia bekerja swasta ataupun kerajaan yang ambil skim EPF ataupun kerajaan yang ambil skim pencen, tak ada masalah. Okey, kita boleh positionkan dia sebagai retirement plan. Saya ada 2 prospek yang belum close lagi. Okey, tetapi 2 prospek ni seorang ni sekarang ni tengah quarantine pasal anak dia dia close contact. So patutnya jumpa hari semalam. Harap-harap ni semalam patut close lah kan. Tapi dia beritahu tak boleh sebab dia close contact. Tak apa. So saya ada 2 prospek saya nak cerita. Yang saya rasakan pasal tu saya tulis kat FB tu, saya kata bila saya buat operasi saya banyak belajar tentang kehidupan dan plan untuk retirement, termasuk untuk saya juga. Okey. Prospek pertama yang saya patut close malam, dia kata apa tahu? Dia kata tak ada. Kalau dia ambil ni, the money is not for him. Okay, the money is for others. Maksudnya apa? Dia punya retirement fund basically more or less dah cukup dah. Dah cukup ikut perkiraan dia lah, dah cukup. Okay?
Tapi kalau kata untuk dia infak, untuk dia bantu orang, dia punya fund is very limited masa tu. Kan pasal dia dah tak ada income lain dah. Dia dah tak bekerja kan, dia tak ada income lain. So dia nak create another fund untuk membolehkan dia membantu orang. Mulia tak mulia prospek saya tu. Saya dengar pun terkedukan. Maknanya dia nak ambil prestige ni untuk orang, untuk dia bantu orang. Sebab apa? Bila kita kaya, kita boleh bantu orang. Bukanlah kata kita miskin tak boleh bantu. Miskin boleh bantu, tapi miskin biasa kita bantu dengan orang kata kudrat kita. Tapi bila dia dah tua, dia nak bantu dengan kudrat macam mana? Kita pun dah tak larat kan, maka kita bantu dengan duit. Jadi bila dia banyak duit, pasal tu dia nak create another fund untuk dia help others. Prospek saya yang kedua pula, dia kata apa? Bila saya kata dengan dia kan, okey bila saya buat ni, okey, bila saya buat kira-kira, okey, you akan dapat duit you ni berapa ratus ribu ni pada umur 70. You okey ke? Saya tanya dia. Dia kata, Rozami, I'm fine. Okey, sebab apa dia kata tahu? Dia kata, I would rather, ini saya post ke FB, I would rather die rich than live poor. Sebab kita punya mindset, orang Melayu especially ataupun orang Melayu especially yang tak berapa kaya. Okey, dia punya mindset ialah apa? Dia punya mindset ialah tua-tua nak duit banyak-banyak buat apa? Kita dalam ni ada, tadi saya nampak macam ada apa tu Elen Teo kan? Saya rasa dia ada tadi. Okey, saya ingat masa dia bagi share kat One Legacy, ada seorang klien dia kena sakit kritikal, kanser tak silapnya. Okey, dan tiba-tiba klien tu dapat 500,000. Klien tu kata dekat dia apa? Klien tu kata, biar sakit berduit, sakit tak berduit macam ni, kata macam something like biar sakit berduit daripada sakit tak berduit. Sebab sakit tak berduit ni sakitnya 2 kali ganda. Kan? Jadi duit banyak ni bukan satu kesalahan. Yang penting bagaimana kita nak mengguna pakai duit yang banyak tadi. So dua prospek saya ni bila mereka memberi saya melihat daripada persepsi sudut yang berbeza, saya rasa macam wow, yang saya tak pernah terfikir pun. Kan? Sebab dia kata betul, umur 70, kalau katakan dia dapat lagi 300,000, nak buat apa? Bukan nak berjalan pergi holiday pun tak larat. Tapi dia kata sekurang-kurangnya dia ada duit. Dia ada duit kalau kata dia tak menyusahkan orang lain. Dia tak bergantung harap kepada orang lain. Tapi bayangkan pada umur 70, duit EPF makin sikit, ni hidup panjang lagi ni. Belum sakit lagi ni. Macam mana? Macam mana ni? Nak orang kata mungkin lagi 5-6 tahun nak hidup kan. So duit dia tak cukup. So macam mana? Jadi itu dia punya plan lah. Okey, tetapi petang ni lepas kita launch waiver, dia ada satu lagi unique selling point. Unique selling point yang kelima dan terakhir saya dapat ialah waiver of contribution. Ini bagi saya sangat-sangat powerful kan. Siapa nak savekan duit untuk kita? Siapa nak savekan duit untuk kita bila berlaku ini, kita boleh cakap dengan prospek kita dengan syarat prospek tu dia sihat dia ada 6 soalan yang kita kena jawab. Kalau dia semuanya cantik, okey, dia boleh dapat waiver. Waiver ni sebab apa? Sebab tak ada produk lain. You simpan ke ASB ke, you pergi main saham ke, tak ada satu produk pun dekat sana yang kalau you sakit, you berhenti kerja, diberhentikan kerja, tiba-tiba tiap bulan 500 ada orang bayarkan. Best ke tak best? Memang sangat-sangat best. Pasal tu this is another selling point yang boleh digunakan. So basically saya ada 5 unique selling points nak share pada malam ini. Okay, so dengan 5 USP ni ialah bagaimana kita nak menunjukkan kepada klien kita, prospek kita, dia punya WIIIFM. Inilah dia, ini saya guna pakai lah. Tapi kalau you all ada any idea lain, feel free to share ataupun boleh gunakan sendiri. Okay, dan ini yang saya akan sharekan juga dengan prospek saya. Okay, basically apa yang saya share malam ni, most of it ialah slide saya kepada prospek saya. Dan saya tunjukkan juga what is the difference between prestige dan juga simpanan. Kan? Okay, macam saya katakan tadi, bila saya kata quick cash, okay, quick cash ni maknanya apa? Duit segera kan, wang segera. Sebab apa? Apabila pemilikan semasa hidup, dia kan tadi hidup dan kematian kan, okey, hidup ni milik orang yang samalah. Okey, tetapi selepas kematian kita tahu prestige dia bagi secara hibah, tak perlu faraid. Saya suka gunakan contoh, kalau you ada 1 juta, bila you meninggal, nanti akan bagi kepada secara faraid tau. Isteri you akan dapat 128,000, which is 1/8 of the 1 million. Nak bagi dia nampak 128,000 saja. Dia jangan ingat dia tinggalkan 1 juta dalam EPF dia tu, dia dapat 1 juta. So saya akan memang purposely cakap, terangkan kalau you tinggal 1 juta dalam account you, okay,
wife you akan dapat 128,000, which is 1/8 daripada jumlah yang itu bagian isteri lah. Semua kita nak kena mainkan dekat situ lah. Kadang-kadang secara tak langsung bila kita cakap macam dia kata, sikitnya. Ya. Bagi dia nampak, bagi dia kata tergantuk sikit kan. Lepas tu kita janganlah lepas tu lepaskan peluang, inject lagi, masuk lagi masuk point kan. Bagi dia tak sempat berfikir. Pentinglah kena ambil plastik. So kena dia nampak fikir macam tu. Okey. Kalau simpanan dia melalui faraid. So basically saya akan katakan macam ni. Kalau you simpan 1,000 per month, 1,000 sebulan, setiap bulan you masukkan. Cukup 12 bulan you meninggal dunia. Okey? 12,000 ni waris nak keluarkan bukan senang tau. Saya kata. Kan? Ada dua cara nak keluarkan. Satu cara dia ialah untuk dapatkan surat kuasa. Nak dapatkan surat kuasa ni ada dua cara. Satu, pergi ke mahkamah, kena bayar lawyer fee. Yang kedua, pergi ke pejabat pusaka kecil, boleh buat sendiri, murah. Okey, tetapi ambil masa. 6 bulan baru dapat date. Bulan ke-8 bicara, bulan ke-12 keluar perintah. Cukup 12 bulan baru dapat 12,000 tadi, keluarkan berapa yang isteri dapat, 1/8 of that 12,000. Tetapi kat sini kita bagi secara hibah. Tapi bila kita explain, kita jangan bagi kita nampak macam soal kita memperlekehkan faraid, tidak. Okey, jangan bunyinya macam memperlekehkan faraid. Kita kena bagi dia nampak what is the advantage of hibah takaful. Okey, so proses pemindahan, penyerahan dokumen kematian kepada GAP, sijil mati, isi borang insya-Allah dah boleh settle. Tetapi kalau di akaun simpanan ni macam saya kata tadi lah, kena dapatkan surat kuasa, prosesnya sangat panjang, turun naik ke pejabat, lepas tu kena call, follow up, fix date. So proses dia agak merumitkan. Dan dari segi yuran, Prestige tak ada. Kalau kata di akaun simpanan ni, kalau kita guna lawyer, kita bayar lawyer fee bukan kita bayarlah, waris kita bayar. Minimum is about 3 to 5,000, that's minimum tapi kalau kata kita pergi ke pejabat pusaka kecil, dia ada charge pemprosesan few hundred ringgit, tak banyak tapi lama. Kalau pergi ke court, insya-Allah cepat tapi bayar mahal. Okay, so proses pemindahan, saya kata Prestige about 7 days, tapi kalau akaun simpanan dia ambil masa yang lebih lama, 3 bulan ke setahun. Ini kalau tidak ada pertikaian. Okay, sekarang ni kecoh dekat media sosial kan, pertikaian harta pusaka antara adik ipar dan kakak ipar. Okay, dah lebih 2 tahun rasanya, masih lagi tak settle lagi. So kalau tak ada pertikaian, insya-Allah cepat. Kalau ada pertikaian yang kita risaukan. Okay, prospek suka cakap macam ni. InsyaAllah adik-beradik aku nak semua okey, tapi hakikatnya manusia ni selagi dia tak nampak duit depan mata, dia boleh cakap apa saja dia nak. Dia dah nampak, katakan dia nampak kan, ini kalau aku dapat, patutnya aku dapat 500,000 kan ni abang aku tinggalkan ni. Masa tu dah tak ada dah. Kak ipar, anak Zara tak ada masalah. Kita fight. Okey, sebab itu lumrah manusia. Sebab saya sendiri masa saya jadi lawyer dulu, saya pernah uruskan urusan harta pusaka yang nampak mula-mula smooth, tetapi bila dapat duit depan mata, lain ceritanya. Memang lain ceritanya. Okey, tak adalah banyak, tetapi pasal mereka tak pernah nampak duit sebanyak tu. Kan, seorang dapat lebih kurang 100,000. Okey, tetapi pasal mereka tak pernah dapat duit sebanyak tu, maka ada antara adik-beradik tu yang dah mula okey. So yang tu kita bagi nampak, that is the orang kata it can be a real scenario yang waris akan tanggung. Kan, macam kata yang saya katakan tadi, adik ipar dengan abang ipar tu, si mati tu masa dia hidup, dia takkan sangka pun benda tu akan berlaku berlarut jadi macam tu. Okey. Okey, sekarang ni saya nak bercakap tentang dana persadaran. Okey, ini dan saya akan present dekat sebenarnya prospek macam ni. Okey. Dan of course saya akan bertanya dia lah berapa dia perlukan, sebulan berapa dia perlukan selepas dia bersara nanti. Okey. So this is a real case prospek saya. Umur dia 45 tahun, seorang lelaki, jangkaan skala hidup bulanan selepas bersara. Saya tanya dia, sebulan lepas bersara berapa yang diperlukan? Dia kata 2,000. Ya, misal kat sini. Saya letak 2,000. Saya akan letak kadar inflation about 3%. Okey, kenapa inflation ni penting? Sebab apa kita dapat increment? Sebab ada inflation lah. Kalau tak ada inflation, kita tak dapat increment. Okey, sebab apa? Nilai RM50 dulu dengan RM50 sekarang tak sama. Duit kita sekarang ni, katakan kita punya income 2,000 sekarang, lagi 10 tahun income kita masih lagi 2,000, harga barang naik, tapi kita punya pendapatan masih kekal. Pasal tu bila kita buat perkiraan, kita kena ambil kira kadar inflasi. Okay, which saya biasa saya letak 3% lah. Kalau kita nak upkan to 4 to 5% pun boleh, tetapi
kita macam tu kita ada create buffer kepada prospek kita. Tapi 3% pun dah ada buffer sebenarnya. Okey. Dan bila saya dapatkan 2,000 sebulan dengan kadar inflasi 3% setahun, saya terus dapat dia punya apa yang diperlukan selama 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Sebab EPF pun dijangkakan 20 tahun. Kalau you retire 55, pasal 55 dah boleh keluar EPF kan, memang EPF you check memang dia akan kata 20 tahun. Okey, so sekurang-kurangnya kita buatkan plan selama 20 tahun. Okey. So selama 20 tahun dia perlukan 650,000. Kejap lagi next slide saya akan tunjukkan macam mana saya kira. Okey. Wang dalam akaun KWSP saya tanya, sekarang ni berapa? Dia kata 300,000. Saya tak tanya gaji dia berapa. So dengan gaji tu saya pun kira-kira lah. Kira-kira kan basically 23% of the salary tu saya pun kali saya dapatlah basically lagi 15 tahun dia akan dapat lagi 150,000 insya-Allah kalau dia tak sentuhlah duit EPF dia. So bila dia retire at the age of 50, 60 dia akan dapat lebih kurang plus minus 500,000 ringgit. Dia perlukan 650,000 ringgit, maka shortfall atau perbezaan yang tak cukup tadi adalah 150,000 ringgit. So saya harap setakat ni you all boleh follow saya. Okey, saya ulang sekali lagi. Macam mana saya dapatkan 650,000 ringgit ni? Saya ambil kira 2,000 ringgit sebulan. So setahun 24,000, saya ambil kadar inflasi 3% tahun, saya buat kira-kira, saya dapat 650,000. Daripada 650,000 ni saya tanya dia berapa duit EPF dia sekarang, dia kata lebih kurang 300,000 dan saya anggarkan, saya tanya berapa gaji, saya anggarkan EPF kita tahu at least 23%. Kalau dia tak ambil 8% lah, kalau ini 11 plus 12. Kalau dia ambil 8 plus 12, 20%. So kita kirakan anggaran. Anggaran, so saya kata basically you akan dapat lagi 200,000 lagi 15 tahun, maka you akan ada 500,000 ringgit. So shortfall ataupun perbezaan yang tak cukup tadi adalah sebanyak 150,000 ringgit. Okey. Kalau boleh follow, kita move to the next slide. Saya nak tunjukkan macam mana saya kira. Okey. Tak pergi pula. Okey. So siapa yang belum ada easy calculator, saya cadangkan you all tolong download easy calculator, easy financial calculators. Ini siapa yang dah masuk GPS tu GPS tu memang kita akan gunakan easy financial calculators. Encik Jamal lebih akan gunakan calculator ni lah. Okey. So siapa yang belum download dalam form masing-masing, senang kita nak kira. So sekarang ni bila you masuk nanti, bila you katakan you dah download apps ni, bila you buka saja dia akan ada banyak calculator. Ada banyak calculator. Kalau saya buka sekarang ni kan, dia ada currency converter, loan calculator, compounding interest, retirement, tip calculator, macam-macam. Dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 16, 17, 19 calculator. So yang you kena tengok ialah TVM calculator. Okay. TVM ni stands for time value, M tu saya tak ingat apalah. Okay. TVM calculator. Okay. Macam mana kita nak kira? Okay. Tadi saya katakan 2,000 sebulan yang diperlukan, maka kita ambil setahun punya value 24,000. So tengok, step nombor 1 ni, masukkan nilai kos sara hidup negatif. Okey, 2,000 kali 12, maka kita akan dapat negatif 24,000. Jangan tanya saya kenapa negatif lah. This is how the calculator berfungsi. Okey, yang you all kena faham adalah kita ambil negatif 2,000 kali 12 bulan, dia akan jadi negatif 24,000. So dekat sini letak saja negatif 24,000. Yang ini kita kira luar lah. Jangan kira dalam ni. So 24,000 negatif. Okey. Yang kedua, kita masukkan kadar inflasi setahun. Macam saya kata tadi, saya letak 3%. Okey. Step ketiga, kita masukkan tempoh yang diperlukan. Macam saya kira 20 tahun. Okey. Settle yang ini, tekan FV. FV ni maksudnya future value. Tekan FV untuk dapatkan dana persaraan yang diperlukan. You tekan saja FV, you akan dapat RM644,888.99. Ini adalah nilai dana persaraan yang diperlukan untuk tempoh 20 tahun. Dekat sini saya dapat RM650,000. Saya kata bundarkanlah. Kan? Janganlah kita letak 644,888.99 nanti amount tu jadi macam susahnya. Kan? Jadi kita letak saja RM650,000. So dekat sini kalau kejap. Okey. So kalau tengok dekat sini dah macam mana saya dapat RM650,000. Yang bawah ni
Is basically you tanya lagi punya prospek berapa anggaran KWSP dia. Kalau dia tak ada KWSP, okey tak apa. Anggaran berapa dia punya pension nanti, anggaran saja. Kan kalau dia kata dia perlukan 4,000, pension dia mungkin dalam 2,500, maka ada 1,500 yang orang kata yang kita kena sediakan untuk dia. Maka untuk sediakan 1,500 tu ada kat sini kita kira 1,500 kali dengan 12 bulan. So setahun 18,000, negatif 18, letak 30, letak 20, tekan FB, dia akan keluar amount kat sini. Amount bukan 650 lah. Okay. So basically that's how saya dapatkan dia punya perkiraan dia. Okay. So ini untuk klien saya tadi. Okay. So sekarang umur tahun 2022, umur dia 45 tahun. Okay, umur dia 45 tahun dan dia akan bersara pada tahun 2037 ketika umur dia 60 tahun. Okay, dan saya katakan dia akan keluarkan 500,000 tadi. Okay, dan dia 500,000 ni berdasarkan RM2,000 sebulan dengan kadar inflasi 3% setahun, 500,000 ni boleh bertahan sehingga umur dia 76 tahun. Mana selama 16 tahun. 2053 insya-Allah kalau dia tak kembangkan duit ni habis. Maknanya dia keluarkan 500,000, letak bawah bantal, setiap bulan dia keluarkan 2,000 tahun depan, 2,000 lebih sikit pasal dah ada kadar inflasi kan. So insya-Allah pada tahun umur 76 dia akan habis duit ni. Okey? Bila dia habis duit ni, siapa yang attend Effendi Shah punya session petang tadi, dia kata nak ke tak nak dapat second fund. Okey, second fund. Second fund maksudnya apa? Kalau orang yang tak ada ambil prestige atau tidak ada dana persaraan kedua, 500,000 ni kalau habis umur 76, kalau dia masih lagi hidup, dia akan susah. Dia akan terpaksa orang kata mengharapkan bantuan daripada orang lain ataupun dia terpaksa bekerja. Kan? Tetapi kalau dia ada dana persaraan kedua, insya-Allah pada usia dia 75 tahun, okey, sebab di sini saya buatkan 10P30. Okey, maknanya dia bayar selama 10 tahun. Okey, sorry Yang 20 tahun tadi abaikan. Ini saya orang kata ada kesilapan sedikit. Okey, 10P30, maka dia bayar selama 10 tahun, dia akan dapat pada umur dia 75 tahun nanti. Kan 45 campur dengan 30 umur 75, dia akan dapat sebanyak RM167,000 atau RM168,000. Maka dia boleh gunakan untuk kehidupan dia sampailah umur dia 80 tahun atau mungkin ada lebihan sikit. Pasal ini perkiraan saya ni ada lebihan. Sebab yang diperlukan tadi berapa? Yang diperlukan lebih kurang tadi RM150,000. Sekarang ni ada lebihan sebanyak RM18,000. Maka dia bolehlah extend sikit. Okey, tetapi ini bergantung kepada berapa yang mereka mahukan. Cuma saya bagi tahu konsep saja. Tidak semestinya mesti ambil 20 tahun. Kalau you nak upkan 30 tahun tidak ada masalah. Kalau prospek kata okeylah, kodlah saya punya umur panjang macam Tun Mahathir, okey 98 masih lagi gagas, masih lagi boleh berjalan, okey, kita up selama 40 tahun, tak ada masalah. Good for you. Okey, sebab apa dia punya simpanan bulanan pun lebih tinggi. Okey. Ini yang waiver yang baru dilancarkan tadi, another unique selling point, kan? Okey. Ini sebagai saya very powerful. Okey, yang ini saya buat plan lain lah. Okey, kenapa saya buat basic plan 12,000 tanpa saver rider? Sebab saya nak tunjukkan bahawa sekiranya kita tahu waiver ni dia hanya berfungsi untuk basic plan saja, tidak pada saver rider. Okey, ini saya bagi plan untuk 10P20. Umur 45 tahun, dia patut bayar 12,000 setahun, selama 10 tahun dia patut bayar RM120,000. Katakanlah pada tahun kelima, okey, pada tahun kelima umur dia 50, dia disahkan menghidap penyakit kritikal. Maka waiver dia akan deactivated. Dia akan stop payment dekat sini. Okey, dia akan stop payment pada tahun 2027, kan? Selepas dia bayar RM60,000. Bukan bayar, selepas dia menyimpan sebanyak RM60,000, dia akan stop dia punya contribution dan di sini waiver akan kick in. Kita tahu bila waiver kick in maknanya setiap bulan 1,000 masuk, 1,000 masuk, 1,000 masuk, 1,000 masuk. Setiap bulan selama 5 tahun. Bermakna ada RM60,000 lagi yang akan dia akan kita tolong simpankan duit untuk dia. Okey? Dan bila kita tolong simpankan dia, maknanya tempoh 10 tahun sampai umur dia 55.
Umur dia 55 dan akan matang pada usia dia 65 tahun. Pada usia 65 tahun dia akan dapat RM180,000. Okey. Sekejap. Okey. Siapa tak nak? Simpan 60,000 dapat RM180,000 200%. Tetapi ini sekiranya berlaku. Kalau tak berlaku, you bayar macam biasalah. Kan bayar macam biasa, mungkin dapatlah about 50-something%. Okey, tetapi pasal kita nak explainkan macam mana waiver tu berfungsi, kita kena tunjukkan macam ni. Kan maknanya dia akan dapat pada usia dia 65 nanti dia akan dapat RM180,000. Okey, tetapi payment simpanan dia hanya untuk 5 tahun saja. Sepatutnya 10 tahun. Lagi 5 tahun tu ada orang lain pula tolong bayarkan untuk dia, tolong simpankan duit untuk dia. Okey, tak guna duit dia pun. Okey, maka cukup 20 tahun, umur 65 dia akan dapat RM180,000 kalau dia masih hidup. Okey. Katakanlah dia katakan kita, macam mana ini saya sakit umur 50, kenapa umur 65 baru dapat duit? Tak boleh keluar kat sini. Kan. Masa ni dah kita cross selling. Kan? Kalau dia tanya, kalau saya sakit umur 50, saya dah tak boleh bekerja, takkan saya nak tunggu sampai umur 65 baru keluarkan duit? Saya keluarkan duit masa saya sakit. Mungkin kita cakaplah, produk ni memang tempoh matangnya 20 tahun, Cik. Kalau Encik nak, saya cadangkan Encik ambil peluang CI. Sebanyak RM100,000, hanya RM51 sebulan. Kan, ini apa? Ini CI10. Okey, kita cross selling lah. Kita kena be resourceful. Kan? Kalau kata kita dia macam okey je dia punya financial, okey, janganlah bagi CI10. Bagilah apa tu generasi dengan ALCI. Sebab kita tahu ALCI dia tak accelerated. Bila tak accelerated, kita boleh bagi jumlah CI tu melebihi nilai BSC. Okey. Jadi kita ada peluang sebenarnya untuk cross selling. Kadang-kadang kita tak boleh close pun prestige, tapi kita boleh close neo ataupun generasi bila kadang-kadang prospek tu lebih tertarik dengan produk-produk yang pure hibah. Okey. Dan sekarang ni saya nak explain macam mana hibah pula berfungsi. Okey, macam saya katakan tadi, bila berlaku kematian untuk tempoh 12 bulan pertama ni, saya bagi anggaran saja, wang simpanan aset dan pelaburan akan dibekukan. Saya explain kepada prospek maksud dibekukan apa? Maksudnya duit tu ada tapi waris tak boleh guna pakai, tak boleh dapat manfaat daripada aset, pelaburan, wang yang kita tinggalkan. Tak payah cakaplah duit aku ada 10 juta dalam akaun, tapi dia kena faham bila dia meninggal, duit tu ada dalam akaun. It's like, nice to see but you cannot hold. Kan tengok dia macam dalam apa tu display kabinet kan. Kita boleh tengok dia, tak boleh pegang. Tentulah nampak duit dalam kabinet tu, bayangkan. Dalam kabinet kat rumah tu ada 10 juta contohlah, bayangkan ada 10 juta tapi tak boleh pegang. Tengok dia, tiap hari tengok je. Itulah maksudnya dibekukan. Tunjukkan dekat dia, bagi dia nampak. Kan? Tetapi dengan prestige, hari ke-7 dah dapat duit insya-Allah. Bukan duit lepas kematian tau, lepas dapat sijil kematian. Kan, lepas tu kita submit 7 hari insya-Allah dapat. Jadi, dalam tempoh yang dia aset semua dibekukan ni, waris adalah wang hibah prestige untuk menampung kos sara hidup sementara menunggu penyelesaian harta pusaka. Okey, saya rasa okey, so basically itu saja yang saya nak sharekan. Okey, thank you and best of luck kepada semua insya-Allah. Okey, back to Puan MC. Okey, terima kasih Cik Rozaimi. Satu perkongsian yang sangat awesome untuk saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan sesi Q&A. So untuk para fighter yang ada soalan kepada Cik Rozaimi, boleh unmute dan tanyakan soalan. Malam ni kita kupaskan terus semua tips-tips daripada dia. Cik Rozaimi, nak tanya boleh? Boleh. Mana boleh, tak boleh. Saya Samsia daripada HNJ agensi. Okay. Saya nak tanya, so then during the presentation, Cik Rozaimi memang tak buka, tak open and post at all, right? Just Tak. Oh, okay then. Okay, I got it. Okay, nasihat saya jangan buka M-Post depan, tak kisah apa produk pun. Apa produk pun jangan buka M-Post. Sebab M-Post tu ada benda kita, bila orang tadi kita betul nak explain. Kan, dia dah too technical, too detail, too deep. Okay, sebab saya yakin
mungkin 99.9% termasuk saya, kita tak baca pun the whole MPOS. Prospek bila dia buka, kita bagi MPOS punya quotation, dia nampak satu point, dia tanya kita pun terkedu macam mana nak jawab. So better not. Then how you finalize the final, the final figure that premium that customer need to pay to us? Oh, yang tu okay. Kadang klien tanya, so berapa Samsiah I kena bayar monthly kalau I ambil this plan bla bla kan. Kan towards the end. Okay, betul. Pasal tu dia punya CFF tu sangat penting. Kan macam tadi saya tanya, okay, kalau prospek tu nak ambil plan persaraan, saya tanya berapa dia perlukan sebulan? RM2,000. RM2,000 selama 20 tahun saya ambil kira kadar inflasi dengan duit EPF dia berapa, so saya ambil balance saja. So balance tu sajalah saya buatkan untuk dapatkan berapa dia kena bayar sebulan. So kita kena buat fact finder sangat penting lah. Okay, dan kita kena faham produk ni dia tak macam produk Neo ataupun Gen. Okay, Neo atau Gen basically kita kata okay, dia nak 500,000. Kan? 500,000 dia menentukan berapa dia kena bayar. Tetapi di sini berapa dia bayar menentukan berapa dia akan dapat. Okey, boleh juga kalau kita nak terbalikkan, okey berapa dia nak. Okey, kita cakap pasal results dan kita cakap pasal dia punya starting. Berapa dia nak? Okey, dia nakkan 2 juta. Okey, 2 juta kita pun kira boleh, tak ada masalah. Tapi cuma kita kena tahu berapa yang diperlukan. Pasal tu tadi saya tunjukkan, bila saya buat kira-kira, saya tahu dia perlukan RM650,000 dengan RM2,000 sebulan. Dia perlukan RM650,000 dan saya expect dia akan ada RM500,000 dalam akaun EPF dia. Kita jangan tamak, kau kena buat RM650,000 juga. Jangan, nanti tak ambil. Kan, sebab bajet dia kecil. So kita tunjukkan bila kita nampakkan keikhlasan kita, explain kat dia, kira-kira yang dia tak nampak selama ni, yang kau perlukan adalah RM150,000. So RM150,000 ni kau kena simpan sebanyak ni. RM6,000 sebulan. RM6,000 itu saya buat tadi. RM6,000 setahun. RM600 sebulan saya buatkan tadi, RM600 sebulan. Okey. So saya pecahkan sedikit kepada basic plan dan sedikit kepada saver rider. Jadi kat situ bila kita kira-kira kan, okey, basically RM600 je sebulan kau simpan kan, insya-Allah dana persaraan kau cukup sampai umur kau 84 tahun contohnya lah. So kita tunjukkan dia akan nampak insya-Allah. Okay, faham. Thank you, Cik Rozami. Sama-sama. Hello, Cik Rozami. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm Harito. I just want to ask, do you usually close non-Muslim for our product? Okay, thanks for the question. Saya ada seorang klien non-Muslim. Tapi yang tu saya close Evo. Alright, so basically, right, I just joined this agency. So I just want to know, we want to sell our product to non-Muslim. Okay. And then, yes, because it's takaful, it's more to Islamic. But how do present? How do we sell more, which is more detail about our product? Okay, tadi masa saya pergi ke launching produk tadi, saya jumpa dengan Mr. Chong. Siapa yang attend session Get B Central hari tu, Mr. Chong ni dia 18 tahun, dia buat insurance. Dia dengan Great Eastern Life dan lepas tu dia masuk Great Eastern Takaful, dia buat 2 sekarang ni. Dia 18 tahun dan few years dari MDRT. So tadi saya tanya dia, Mr. Chong, you explain to me, sebab saya ada satu kekangan kat situ sebab saya kata sama ada hibah takaful kita ni terpakai ataupun tidak kepada non-Muslim. Sebab kita tahu hibah takaful ni datangnya daripada IFSA, Islamic Financial Services Act. Sedangkan non-Muslim mereka ada Distribution Act. Kan? Distribution Act ni maknanya untuk bila seseorang tu meninggal, maka pembagian harta tu perlu mengikuti dia punya Distribution Act. Okey. Jadi saya tanya dia, terpakai ke hibah kita ni dekat non-Muslim? Kan adakah bermakna katakan klien saya seorang non-Muslim, dia buat hibah 1 juta, dia ambil new dengan saya dan bila dia meninggal, kan, adakah 1 juta tadi tu adik-beradik waris-waris lain tak boleh tuntut?
Dia kata dengan saya, which saya pun agak masih ragu-ragu lagi lah. Kan? Tapi dia kata dengan saya, dia orang tak ada hak. Pasal itu adalah is a gift from the deceased daripada si mati kepada waris, kepada isteri dia. Maka adik-adik yang lain tidak ada hak. So saya tak berani nak confirmkan benda tu, ikutlah you punya apa nama tu confident level. Okay? Tapi nasihat saya cek balik dari segi apa distribution act, sebab kita tak nak kita mislead prospek kita. Kita kata boleh, tapi bila dia meninggal nanti benda tu akan kena go through distribution act, dan bila distribution act dia pembahagian dia tu bukan sebagai it's not a gift. So yang tu saya tak berapa pastilah. Oh, okay. Thank you. Okay. Ada soalan dekat chat ni, banyak kan ni? Oh, ya ke? Zaimi, Waalaikumsalam, ya. Amy ni nak tanya lah. Cik Zaimi, Ya. apa ni plan iPrestige ni memang kena buat payment monthly ke, ataupun macam kalau katalah let's say dia ada sejumlah wang kan, contoh kata 20,000, dia kata dia nak letak 20,000 tu je. Tapi dia tak nak lah commit monthly pay tu, boleh ke macam tu? 20,000 tu setahun ke atau 20,000 tu dia ada? 20,000 tu je. Lepas tu tak 20,000 apalah, tu 30 tahun, tak apalah 30 tahun lah dia tunggu mature. Boleh Okey. ke macam tu? Kita tahu produk kita paling singkat dia punya payment term yang 5 tahun. Okay, so you ambil 20,000, you bayar, you divide by 5 years, you akan dapat 4,000 sebulan, setahun. Okay, 4,000 setahun, you bagi dengan 12, is less than 350 per month, so tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Sebab untuk 5pay, paling singkat adalah paling kecil ada RM750 sebulan. Kalau 10pay minimum RM350 sebulan. So RM20,000 kalau kita nak bagikan selama 10 tahun lagi tak cukup. Kan? Lagi tak cukup. Tu GM Media dah kata 750 for 5pay, 350 for 10pay. So kalau 350 for 10pay maknanya setahun 4,200. 10 tahun 42,000 minimum yang dia kena ada. So 20,000 minta maaf. Tak cukup lah, tak cukup. Okay, thank you. Okay. Okay, Tuan Zaimi, Ya. Syakir, saya Syakir. Hmm. Tuan nak tanya tuan, untuk approaching untuk produk Prestige ni kan, macam mana prospek tuan yang boleh bagi like privacy punya sharing untuk maklumat-maklumat dia tu? Macam mana tuan boleh minta dengan dia, contohnya like EPF, berapa dia punya ni? Okey, sebab saya kena beritahu dia lah kalau saya tak tahu dia punya berapa dia perlukan. Okey, so basically saya akan start dengan saya akan explain berapa dia perlukan. Saya tanya dia macam ni, berapa yang you perlukan untuk you punya persaraan nanti. Sebulan berapa anggaran lah. Ada yang kata 5,000, ada yang kata 2,000. So saya tunjuk tadi 2,000. Okey, katakan dia tak nak beritahu saya. Saya katakan dia, okey, kalau 2,000, saya kira-kirakan kau perlukan RM50,000 untuk 20 tahun nanti. Okey, saya tanyalah. So berapa kau tak perlukan RM50,000, kau tak perlukan RM50,000 ni. Okey, dengan saya dia tak RM10,000. Saya perlukan shortfall. Kita kena tunjukkan kat dia lah kenapa kita perlukan information tu. Untuk kita bantu dia kena bantu kita bagi information tu. Pasal tu saya kata, macam mana sensitif pun information tu, bila kita bercakap, bila kita bagi dia nampak, kan, insyaAllah dia akan bagi kita information tu. Macam semalam ada seorang prospek, dia WhatsApp saya, dia nak tanya pasal medical card anak dia. Kan, yang ni pun saya terperanjat juga. Okay, saya beritahu GM Mumayyiz semalam. So dia beritahu saya, dia call tu untuk medical card. So saya pun call dia, petang saya call semalam, bercerita pasal medical card saja. Dah habis cerita pasal medical card tu, saya kata okay, so nanti saya akan bagi dia quotation. Dia kata kejap, nak tanyalah pasal dana persaraan tu kan. Oh, dana persaraan tu saya pun tanya dia, soalan samalah. Nanti bila retire berapa sebulan nak belanja? Dia kata 5,000. So saya tahu 5,000 kalau 20 tahun 1.6 juta. Saya dah kira itu. Kan, saya kata, oh ini macam besar juga ni kan. Sekali saya pun tanya dia, boleh tak tahu sekarang ni anggaran berapa dalam EPF? Dia kata 2 juta. Umur dia baru 53, dia kata 2 juta. Saya pun
alamak ini dah lebih dari cukup kan. Saya tanya dia, agak-agak umur 60 nanti bila retire, berapa akaun EPF dia? Dia kata dengan saya 3 juta. Saya dah kata, dah tak diguna saat aku ni kalkulator tu ni. Faham? Pasal dia dah melebihi, saya sudah boleh 40 tahun hidup. Kan, dia sorry, 40 tahun lah mungkin selama orang kata lagi tambahan lagi sampai umur 90. Saya dah boleh hidup dengan 3 juta kalau 5,000 sebulan. Okay, so saya pun tu call dia saya katakan dia, oh ini macam mana so dia kata tak apa, kita fokus kepada hibah. Pasal tu benda ni dia kena mix and match, kita kena be resourceful, kita kena tanya orang lah kan, kalau macam ni kita nak buat, macam ni kita nak buat. So insyaAllah lah yang tu pun, prospek tu pun dia tengah quarantine pasal ada close contact. Harap-harap minggu depan boleh jumpa face to face. Jumpa face to face ni dia punya impact untuk kita close tu dia lebih sikit. So harap-harap dapat jumpa minggu depan. Doa-doakan saya. Amin. Thank you. Okay. Hello, Cik Romaizi. Nak tanya, macam mana you punya opening kalau you nak approach produk prestige ni kepada stranger? Macam mana you punya opening? Okay, saya hari tu saya dapatkan kontak seorang datuk. Okay, lepas saya close 230,000, saya cuba untuk close lagi 250,000. Okay, tapi yang ni masih lagi pending lah, belum ada kata putus lagi. Selagi dia tak kata no, it's not rejection kan, kita tahu. Okay, so apa yang saya buat, bila saya dapatkan nombor telefon dia, saya tak call direct. Saya akan WhatsApp. Bila saya WhatsApp, saya ada serving script. Okay, skrip tu, dalam skrip tu pun kita menunjukkan macam mana produk ni boleh memberi manfaat kepada dia. Dia mesti ada benda tu. Sebab kalau tidak, dia tak akan rasa macam nak layan kita pun. Kita kena tunjuk sedikit apa benda dia. Kan, skrip ni kita bercakap pasal manfaat, kita bercakap pasal USP, jadi terpulang kepada kita punya creativity. So apa yang saya buat dengan prospek saya ni, dia seorang datuk dan dia kaya tak kayanya dia ada bina satu masjid duit dia sendiri dan dia wakafkan atas nama ayah dia. Okey. Dan saya dapatkan nombor telefon dia, saya kenalkan diri saya dan saya bagi skrip tu, lepas tu dibaca. Tak lama lepas tu dibaca dia berlutik. Dia tak respon langsung. Saya kata, alamak, dia tak respon kan. So apa saya buat? Saya memberanikan diri untuk call dia. Untuk call dia, saya kata, Datuk, ni saya Rozaimi yang tadi saya ada WhatsApp Datuk, saya rasa Datuk dah baca mesej saya. Apa benda tu Saya kata, tak Datuk, saya ni dengan Great Eastern Takaful, so saya ada satu produk yang saya yakin Datuk ni sangat bagus untuk Datuk. So kalau boleh saya nak fix appointment, jumpa Datuk. So dia kata, boleh, dia kata maksud dia dekat kampung. Kan saya pun kita skeptikal kan, orang kan macam ni kata dia kat kampung. Saya kata dia tak ya, saya kat kampung kan. So dia kata okey, jumpa dia hari Rabu. Masa tu saya call dia hari apa hari seminggu sebelum saya call dia. Dia kata jumpa hari Rabu. Dia kata hari Isnin dia ke kampung, hari Selasa pun dia ke kampung, dia baru balik. So hari Selasa tu apa saya buat, petang tu saya just remind dia, Datuk besok jadi kita punya meeting. Yes. Saya tanya dia, besok kamu Datuk? Besok pukul 9. Saya kata, maknanya dia masih ingat lagi, Kan? So, benda ni apa saya nak katakan adalah kita kena jangan nampak macam tergopoh gapa. Kita kena act cool. Okay? Kalau katakan betul-betul dia bagi kita blue tick, kita call dia tak jawab, 3-4 kali, stop. Orang macam ni kadang-kadang bila kita buat kita akan annoy dia. Sebab apa? Kita kena ingat kalau dia tak respon sekarang, mungkin dia akan respon akan datang. Tapi kalau sekarang kita dah annoy dia, totally dia tak akan respon dengan kita. Saya pernah ada satu prospek, seorang klien, saya bagi dia salam. Okey, masa tu produk generasi, saya bagi dia salam bulan 3, 30 hari bulan 3, exactly 30 hari bulan 6 dia jawab salam saya. 3 bulan blue tick. 30 hari bulan 6 dia jawab salam saya close dia 650,000. So kalau kata dia tak respon, jangan kata kita mendesak. Pasal tu tadi Effendi Shah petang tadi dia kata apa? Bila nak buat prestige, jangan fokus kepada kes besar-besar. Okey, kalau ada tak apa. Kalau tak ada jangan fokus. Sebab dia kata takut fokus kes besar nanti satu kes kecil pun kita tak submit. Kan? Yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Alamak dah
Dah orang kata dah macam kalam singolia pula kan. Tapi itulah dia. Okay, so kita kena fokus kepada market kita. Kalau market kita kecil tak apa, tak ada masalah. Okay, sebab bila kita buat kecil ni, baru kita ada confident untuk approach yang besar. Kalau kita tiba-tiba nak approach yang besar, kita tak be prepared, takut kita kehilangan peluang kat situ. Okey, terima kasih Cik Rozi. Sama-sama. Tadi GM Muhammad kata banyak soalan dekat chat saya. Saya tak terbaca. Tak apa, saya bacakan untuk Cik Romaizi. Rozaimi. Okey, so ada soalan daripada Sabaria Sobri. Salam tuan, nak tanya, dia ada dua soalan. Kalau klien tanya berkenaan berapa ROI, tuan jawab macam mana ya? Untuk soalan nombor 2, kalau klien bayar lump sum, macam mana tuan close? Dan macam mana pecahan 5 atau 10 tahun pay tu? Okey. Soalan pertama tadi apa dia sebenarnya? Saya ni ingatan saya pendek. It's okay. Sorry. Okey, untuk soalan pertama dia tanya berkenaan tentang ROI. Okey, ROI. So, benda ni kita kena main dengan quotation lah kan. So, dana mana kita ambil. Okey. So, saya ada kita kena buat template kita sendiri, template untuk quotation. Okey. Dan pasal tu saya tak tunjukkan quotation and post. Kita kena buat template kita sendiri. So daripada template tu nanti kita akan tunjukkan dia dengan apa okey berapa dia akan dapat. Okey, saya beri kiraan paling asas Kalau saya buatkan 1,500, 1,000 basic, 500 rider. Okey, 10 pay 20. Dia akan dapat 60%. Okey, dia akan dapat 60% ataupun overall dia akan dapat 160 lah, because 100 tu dia punya pokok kan. So 60 tu ialah dia punya ROI. Okay, so dengan 60% saya bagi 20 tahun, every year dia dapat 3%. Much better daripada savings account. Pasal tu tak boleh compare dengan investment. Okay, so tu soalan pertama lah. Soalan kedua tadi? Okay, untuk soalan nombor 2, kalau klien bayar lump sum, macam mana tuan close? Dan macam mana pecahan 5 atau 10 tahun? Kita tahu 5 tahun disadvantage kepada kita. 10 tahun advantage kepada kita. Sebab apa? Kalau 10 tahun ANC besar, komisen pun besar. Kalau 5 tahun ANC kecil, komisen pun kecil. Tapi orang pernah katakan saya sounds cliche. Saya pernah posting dekat FB, saya kata sebagai seorang volunteer takaful, kita kena meletakkan kepentingan prospek kita mengatasi kepentingan kita. Dan one of the speaker tu pernah cakap, dia kata takaful ni konsepnya adalah memberi, bukannya menerima. Kita kena memberi pertolongan kepada prospek kita, bukan kita menerima komisen tu. So komisen tu datang kemudian. Okay? Ada orang kata dengan saya, alah klise betul kau ni. Tak, saya cakap terang, memang bila saya buat presentation, memang saya akan letakkan kepentingan prospek saya, dan saya harap kita semua akan buat benda sama. Okay, 10 pay, 5 pay. Saya akan tunjukkan dia. Okay, tengok umur. Kalau kata umur dia kata 30-35, saya akan propose 5 pay. Sebab apa? 5 pay 20 dengan 10 pay 20, dari segi percentage return, 5 pay 20 is higher than 10 pay 20. Menggunakan saya punya konsep tadi 1,500 yang tadi 1,500 sebulan Kalau 5 pay dia akan dapat about 72% return. Kalau 10 pay dia akan dapat about 60% return. Okay, tetapi dari segi amount lah, pasal jadi umur yang muda-muda yang boleh pergi ke 30, saya akan propose 10 pay dengan 20 pay. Dan in fact sebenarnya saya akan saja kat dia 20 pay. Kenapa? Sebab duit ni kau akan dapat banyak nanti umur kau lagi 30 tahun. Kan? So kita bagi dia nampak yang itu. Okey. Tapi kalau klien yang melebihi 45 tahun, apa kita 45 tahun ke atas, dia tak boleh ambil 30 pay. Pay 30. Dia boleh pergi pay 20 maximum. Okey, bila pergi pay 20 maximum, so saya tak ada option lagi lah. 10 pay 20 lepas tu apa? So saya akan buat dengan dia 10 pay 20 dengan 5 pay 20. Okey. Jangan buat 5 pay 10. 5 pay 10 tak ada hasil sangatlah. Dia punya tu memang is a single digit punya return. Okey. So bila saya buatkan 5 pay 20, saya buatkan 10 pay 20 dan saya explain. Datuk yang saya close 250,000 tu, saya katakan dia, Datuk, kalau you bayar 5 pay 10, you akan dapat banyak ni. Percentage wise you lebih tinggi. Kalau 10 pay 20, you bayar banyak ni, tapi you akan punya return lebih banyak. Kan? Tapi percentage wise you kurang.
Okay. Dan bila saya buat itu, saya bagi, okay, which one do you want? You nak bayar 10 tahun ke you nak bayar 5 tahun? Biar dia decide. Bila dia decide, alhamdulillah ada rezeki untuk saya, walaupun saya tak dapat lagi. Okay, doakan. Dia kata, so kalau saya bayar 5P, total 1.25 million serta year, Dato'. Kalau saya bayar 10P, 2.5 million, Dato'. Ambil 10P lah. Okay, at least dia decide, bukan saya decide untuk dia. Okay, sama juga, berapa banyak nak letak dekat Saver Rider, berapa banyak nak letak dekat basic plan. Saya akan bagi some suggestion. Okay, saya akan letak macam saya kata, 1,000 sini, 500 dekat sini. Dia masih tanya, so apa advantage dia? Advantage dia kalau you letak duit dekat you punya Saver Rider, they will boost your return. You mungkin akan dapat tinggi. Tetapi kalau you letak tinggi dekat basic plan, you punya guaranteed return, investment booster dan juga maturity booster lebih tinggi. Kan? So ini persoalan yang prospek biasa tanya saya, so what do you suggest? Saya takkan suggest. Sebab bila suggest ni, kita ada takut ada konflik. Sebab kalau suggest, memang saya nak semua masuk dekat basic plan. Kan? Sebab itu commission tinggi. Okay, saya akan kata macam ni. It depends on your risk appetite. Kalau you are high risk, okay, it's not that you are high risk. You are high risk taker. Okay, then you put your money dekat, more money dekat Saver Rider. Sebab chances are, you may be getting higher return. Tapi kalau you nak play safe, mungkin you dekat tempat-tempat lain tu you dah pergi ambil yang high risk, dekat sini you nak ambil low risk, tak ada masalah. So dekat sini you boleh letak 100% of your, so setekatnya yang mana saya dah close, semuanya 100% diletak dekat basic plan. Okay, alright, super clear. Okay, next soalan daripada Ashraf Rosli. Dalam iGrade Prestige, it is safe to say that table and post itu tidak menggambarkan the exact return? Itu anggaran. Pasal tu saya suka menggunakan perkataan projected. Even cash value untuk Evo ke generasi ke semua projected saja, projection saja. Okay, it's not a fixed amount, it's not a guaranteed amount. Cuma dalam Prestige ni guarantee ada dua je lah, kan? Satu investment booster, satu lagi maturity booster. The rest are all projected saja, anggaran. Okay, alright. Okay, so next soalan daripada Shalihin. If prospect ada 42,000, then how to allocate the 42,000 tu in just one payment? Dia tak nak bayar monthly. So Cik Rozaimi ada some idea macam mana nak manipulate this one? Ini bukan manipulate. Ini bukan dalam manipulate. produk. How to, dalam produk, I rephrase back my words. How to adjust. Okay. Dalam produk, produk iGrade Prestige ni, sebenarnya dia boleh bayar sekaligus. So apa yang kita buat, bila kita nak close tu, kita bayar close 1 year dulu. Kita ambil annual, kita bayar setahun dulu. Lepas enforce, kan, kita boleh dumpkan balance tu, maknanya untuk 5 tahun punya payment tu, atau 10 tahun punya payment kan, 42,000 lagi 9 tahun punya payment tu boleh masukkan terus. Tapi yang tu kena buat luar enforce lah. So pasal tu, pemahaman kita pasal produk ni sangat penting. Okay, yang pertama, kita tahu dia boleh bayar annual. Lepas tu dia ada lagi duit yang dia kata dia nak bayar terus. Dia tak nak pening-pening, tak ada masalah. Okay, in fact klien saya tadi yang saya close 250,000 tu, dia tanya saya soalan yang sama. Kalau saya nak bayar 10 tahun boleh tak? Boleh Dato', you give me 2.5 million. But all I need is 250,000 first. Balance 2.25 million you bagi I kemudian. Pun boleh. Okay. Ciri yang ketiga yang kita kena faham adalah single top up contribution. Contribution dia bukan sama yang tadi. Kita dapat duit lain, dapat 50,000 masuk ke situ, boleh masuk ke situ, tapi dia akan pergi ke PUA, bukan ke PIA. So yang tu dia akan dia akan mungkin boost dia punya return nanti. Okay, alright, yes. Yang lain more or less soalan dia lebih kurang sama. Okay, jadi sebelum kita ni ada sebarang lagi soalan daripada audience, daripada floor? Ada yang tanya saya ni boleh tak share saya punya skrip kan. Skrip tu dekat WhatsApp. Pasal saya guna laptop kan. So dia leceh lah saya nak tu. Pasal dia panjang juga sebenarnya. Saya tahu dia tak baca apa sebenarnya. Tuan Zaimi boleh tanya? Ya. Tuan Zaimi, macam Tuan Zaimi pergi jumpa klien, pergi jumpa prospek kan? So Cik Zaimi tak buka dia punya quotations. So
maksud dia you have your own apa dia proposal lah maksud dia kan. Betul. Proposal kan. And then the return tu Cik Rozaimi letak the return on kita punya MPOS ke ataupun dia projected dah for tu. Projected dah MPOS. Oh maksud dia yang bagi tu memang exactly the numbers in the MPOS lah. Betul. Oh, you tak adalah projected more than dalam MPOS lah. Tak. Okay. Kalau siapa yang berani nak projek luar MPOS boleh kan. Tapi kalau dia tanya, saya senang je. Saya tak nanti kalau orang tanya saya kan mana you dapat amount ni. Macam mana kau dapat 10%? Tak boleh jawab nanti. Kan kecuali kalau kita memang fasih dalam bidang investment lain cerita. Tapi kalau kita macam kita ni majoriti saya rasa kita tak fasih, kita bukannya pakar dalam bidang investment, so saya gunalah apa yang MPOS bagi. Okay, alright. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Cik Rozaimi pun sampai dah kena minum air. Dah haus betul ya tukar tu. Okay, saya percaya perkongsian malam ni adalah satu perkongsian yang sangat padat, yang sangat jitu. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cik Rozaimi kerana sudi meluangkan masa memberi some tips to us. And I believe kita semua dah ada some idea. So, jangan tunggu-tunggu lagi. Termasuklah diri saya. So starting pada esok malam ni pun dah boleh lah, kita boleh draft dulu apa yang kita nak buat promotion untuk esok, dan esok kita just guna semua tips yang Cik Rozaimi bagi tadi. So saya rasa sampai di sini sahaja. Saya Nur Saadah binti Rasyid selaku MC pada malam ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada agensi Alhamdulillah dan juga agensi-agensi luar sana. InsyaAllah semoga ukhuwah ni semoga ukhuwah ni akan kekal berkekalan insyaAllah. So sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih di atas pengungsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.